Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang dikasihi, Alhamdulillah, pada petang ini sebagaimana yang dijanjikan, ustazah on air untuk minggu yang ke-15. Anak-anak sekalian, kita sekarang sudah berada pada minggu ke-15, minggu terakhir sesi pembelajaran kita. Cukup 45 jam dalam masa 15 minggu. Baik, pada petang ini ustazah akan kupas tajuk As-Sam'iyat dan Al-Ghaibiyat. Ustazah akan kupas tajuk As-Sam'iyat dan Al-Ghaibiyat. Sebelum itu, mari kita aminkan doa. Semoga majlis ilmu kita pada petang ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu-minggu terakhir dan ni anak dia semua untuk live bersama ustazah dalam PIMK 3043. Baik, kita sama-sama aminkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Sekarang kita pergi kepada tajuk As-Sam'iyat dan Al-Ghaibiyat. InsyaAllah kita tak ambil masa yang panjang, tak sampai setengah jam kot insyaAllah. Kalau boleh kita habiskan awal. Yang penting kamu faham apa yang akan ustazah ajar pada petang ini. Tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan fokus perbahasan ustazah pada dalam tajuk ini ialah pengertian Sam'iyat dan Al-Ghaibiyat. Jadi anak-anak kena tulis balik apakah definisi As-Sam'iyat dan Al-Ghaibiyat. Yang kedua, skop perbahasan dalam As-Sam'iyat dan Al-Ghaibiyat ini. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu beriman kepada perkara gaib ataupun hikmah kita beriman kepada perkara gaib. Jadi tulis balik apa yang ustazah sebutkan tentang definisi Al-Ghaibiyat dan As-Sam'iyat ini. Baik, istilah Al-Ghaibiyat. Istilah Al-Ghaibiyat ni kadang-kadang disebut sebagai Al-Mughibat ataupun dalam kita kata perkara-perkara gaib. Al-Mughibat, perkara-perkara gaib, iaitu perkara yang maksud Ghaibiyat ni perkara yang di luar jangkauan panca indera manusia. Benda yang di luar daripada panca indera manusia, panca indera kita. Di mana kesan-kesan daripada perkara tersebut tidak boleh ditemui atau dikesani oleh manusia di sekitar kehidupan harian. Orang tak nampak. Sesuatu yang orang tidak nampak, tidak dapat dikesan oleh panca indera kita yang 5. 5 ke panca indera kita. Panca indera yang orang biasa ni 5. Tapi ada dia panca indera ke-6. Ada juga orang yang ada panca indera ke-6. Ada tau. Dia dapat tengok. Dia dapat tengok jin. Dia dapat tengok six sense. Panggil six sense. Ada. Baik. Dan untuk mengimani, untuk percaya kepada benda-benda tersebut, hanya kita boleh yakin kepada benda tersebut melalui 2 saluran saja. 2 saluran, iaitu melalui Al-Quran dan juga melalui sunnah. Okey, boleh dapat tu definisi Al-Ghaibiyat tu. Perkara-perkara yang di luar daripada jangkauan panca indera manusia, dan perkara tersebut tidak boleh dikesan atau ditemui oleh manusia di sekeliling. Dan kita tahu bagaimana kita nak beriman kepada perkara tersebut hanya boleh kita dapati melalui 2 saluran saja, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu Al-Ghaibiyat. Kemudian As-Sam'iyat. As-Sam'iyat ni daripada perkataan sama'. Sama' dia apa makna sama'? Sam'un.
sam'un, maksudnya dengar. Jadi as-sam'iyat ni merujuk kepada perkara-perkara yang tidak ada jalan lain manusia nak tahu. Nak tahu sesuatu perkara itu tidak ada jalan lain melain melalui perkhabaran. Melalui perkhabaran yang diberitahu oleh Al-Quran dan Sunnah, melalui as-sam'iyat, melalui dengar orang mengajar, dengar orang baca Quran, dengar orang baca hadis. Kalau kita tak dengar, kita tak dapat mengetahui benda tersebut. Akal manusia dalam hubungan ini tidak mungkin dipergunakan bagi mencapai pengetahuan mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam daerah ini. Akal tak boleh nak fikir. Akal tak boleh nak fikir tentang perkara-perkara gaib ni. Tapi akal tak boleh nak fikir, tapi dia tidak bertentangan dengan akal. Akal tak boleh nak fikir, tapi dia tidak bertentangan dengan akal. Apa-apa yang dibawa oleh as-sam'iyat ini, akhirnya akal kita boleh terima. Seperti kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak nampak, itu perkara gaib. Tetapi akal kita akhirnya bila disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah sifat Tuhan ni begini, Tuhan ini ada, maka akal kita boleh menerima. Dia tidak bertentangan dengan akal. Baik, itu boleh faham ya perkara sam'iyat dan al-ghaibiyat. Okey, baik. Sekarang dalil perintah beriman kepada perkara gaib ini seawal-awal di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Baik anak-anak Saza, itu dalil perintah supaya kita beriman kepada perkara gaib ni seawal daripada surah Al-Baqarah. Baik, sekarang kita nak tahu dalam perkara ghaibiyat dan sam'iyat ni dia ada skop dia. Dia ada skop dia, skop perbahasan dalam perkara sam'iyat al-ghaibiyat ni anda kena tahu semua ni. Ini dua skop utama bila kita bicarakan tentang al-ghaibiyat dan as-sam'iyat, maka dua ini yang kita fokus, yang kita kena tahu, yang kita kena beriman. Yang pertama, makrifat ataupun mengetahui pelbagai alam yang berada di luar alam tabi'i. Kita kena percaya adanya alam di luar alam tabi'i yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia, iaitu kewujudan apa? Kewujudan jin dan malaikat. Kita takkan tahu kewujudan benda-benda ini kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hakikat mereka ini, jin dan malaikat. Kita kena percaya bahawasanya di alam ini selain daripada kita, maka ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, iaitu jin dan malaikat. Dan jin dan malaikat ni mereka ramai, mereka banyak. Mereka sangat ramai dan mereka sangat banyak. Dan Allah memberitahu siapa jin, siapa manusia, secara ada yang detail, ada yang secara ringkas, supaya kita berhati-hati dalam hidup itu. Ada makhluk yang jahat, dan ada makhluk yang baik. Sebagai manusia jugalah, jin pun ada yang baik, ada yang jahat. Tapi malaikat semua baik. Mereka taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat ni ramai, tak dapat nak dibilang. Tapi yang 10 tu yang ketua. Tapi hakikatnya dia ramai. Pagi-pagi kat kita pun ada mari gerak kiri kanan kita. Setiap malam pun ada malaikat yang duk jaga kita tidur. Apa tu, lipas tak masuk mulut kita, apa semua ada malaikat jaga. Ada malaikat jaga kita. Dengan syarat kita mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat akan jaga kita. Kemudian yang kedua, skop yang kedua perbahasan ilmu ghaib ni ialah makrifat, mengetahui mengenai hari akhirat.
serta perkara-perkara yang terdapat di dalamnya. Daripada perihal mengenai al-ba'su, hari kebangkitan, hari al-jaza, pembalasan, adanya pahala, adanya seksa, adanya syurga, adanya neraka, adanya al-haud, ada telaga, adanya syafaat Nabi, adanya as-sirat, apa lagi, semua perkara yang akan membawa kita kepada matlamat hidup yang hakiki. Okey, baik. Itu habis dah 2. So Ustazah kata tak panjang, tersambung esok pula. Esok perkaitan tajuk ini, alam barzakh, insya-Allah. Baik, kenapa kita perlu beriman kepada perkara gaib ini, ya? Anak-anak sekalian, mengapa kita perlu percaya kepada perkara-perkara gaib ini? Baik. Beriman kepada perkara gaib ni adalah perlu, sebab dengan kita beriman kepada perkara gaib ini, kita dapat menetapkan matlamat yang jelas dalam hidup kita. Sebab beriman kepada hari akhirat ini berkait secara langsung dengan konteks penetapan matlamat dan tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia ni apa sebenarnya? Apa sebenarnya tujuan hidup kita? Nurul Hafizah Izzati, apa sebenarnya tujuan hidup kita? Kita kena jelas. Jadi dengan beriman kepada perkara gaib, maka kita akan dapat menentukan matlamat yang jelas di dalam hidup kita, iaitu menuju ke alam akhirat. Hidup kita atas dunia ni sementara je. Dunia ni hanyalah tempat persinggahan semata-mata. Anak-anakku sekalian, wahai diriku, ingatlah dunia ini hanya tempat sementara sahaja. Kita akan pergi ke suatu tempat yang mana kita akan kekal abadi selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beriman kepada perkara gaib ni, dia dapat menetapkan matlamat hidup kita. Cuba bayangkan kalau kita ni tak percaya kepada perkara gaib, tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada hari akhirat, maka manusia akan buat sebebas-bebasnya. Hidup ini hanya untuk memenuhi hawa nafsu, maka akan berlakulah perkara-perkara keji dan perkara-perkara mungkar. Kita tidak dapat hidup di dalam ketenangan di atas dunia ni, sebab masing-masing seperti kata Al-Ghazali, orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, seperti dia ni mengumpamakan hidup dia ni seperti katak, seperti kobis, seperti sayur. Mati-matilah, ada apa? Hidup ni adalah satu proses. Sedangkan hakikat yang sebenarnya manusia adalah istimewa, lebih daripada segala-galanya. Akal kita memberitahu manusia ni tak sama dengan katak, tak sama dengan sayur. Kita ada tujuan al-hadful asma, tujuan tertinggi kepada hidup kita ini, itu mencapai syurga yang kekal abadi. Dan dalam hal ini Tuhan bagi tahu, perkara gaib ni Tuhan bagi tahu siap matlamat hidup kita ni melalui lisan Nabi Musa, contohnya dalam surah Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim, bagi tahu, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirati darul qarar. Good, syukrina, nak dapat keredaan Allah. Keredaan Allah itu perkara gaib, ya. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan untuk sementara waktu sahaja, dan sesungguhnya hari akhirat itu sahaja yang kekal abadi. Boleh tak kita nak menikmati kehidupan di dunia ini? Boleh tidak? Boleh kita nak menikmati kehidupan di dunia ini. Tapi selagi mana dia tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nikmatilah hidup. Boleh nikmat. Tapi kena ingat, kita bukan selama-lamanya akan kekal di sini, dan memang perkara ini yakin berlaku, sebab semua manusia akhirnya akan mati. Kalau kita dulu cantik, muda, tua, daripada kanak-kanak, kemudian jadi remaja, dewasa, tua, mati. Tak ada orang yang akan menongkat langit di atas dunia ini. Semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita akan mati. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
untuk ingatan. Tak ada manusia yang kekal. Kamu ciptalah apa vaksin kau gapon untuk hidup selama-lamanya, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuzi'a 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan untuk kamu. Sempurna kita akan dapat balasan di akhirat. Atas dunia ni tak sempurna balasannya. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini, sama ada segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Semoga anak-anak semua dan diri ustazah tidak terpedaya dengan dunia ini. Memang seronok hidup di atas dunia ini, tapi kena ingat keseronokan ini tidak akan kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah kenapa kita perlu beriman kepada hari kiamat ataupun perkara ghaib, supaya kita akan dapat menetapkan matlamat hidup yang jelas. Baik. Kemudian yang kedua, beriman kepada perkara ghaib ni mendorong untuk dapat menenangkan jiwa. Ya, dapat menenangkan jiwa. Dengan beriman kepada perkara ghaib ni, kita akan buat sesuatu dengan ikhlas. Sebab kalau kita nak mengharapkan manusia je bila nak buat baik, manusia ni macam mana dia, ada kalanya manusia apa yang kita buat tu manusia nampak. Ada kalanya manusia tak nampak. Supaya semayang, kita semayang. Kalau hanya kita ni buat baiklah, apa-apa saja perbuatan baik, kamu nak sedekah, kamu nak apa. Kalau kita tak ada percaya kepada perkara ghaib, maka kita tak akan adanya kita nak buat baik sepanjang masa. Ataupun apa-apa sajalah, sebab dah tak ada orang tengok. Tapi bila kita beriman kepada perkara ghaib, maka ada kalanya manusia tak nampak perbuatan baik kita, tapi kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Kita semayang, kita solat. Kalau buat kerana manusia, kita tak akan ke mana-mana. Itu apa tadi, mendapat ketenangan jiwa. Ataupun apa-apa yang kesedihan yang berlaku kepada kita, kalau orang tu tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada perkara gaib, cepatlah depa kalau berlaku benda-benda yang sedih, putus cinta pun boleh bunuh diri. Putus cinta pun boleh bunuh diri bila berlaku perkara-perkara yang menyebabkan mereka putus asa di dalam hidup ni. Tapi orang yang beriman kepada perkara gaib, dia percaya bahawa semua itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan membalas sama ada baik dan buruk. Bila dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua akan jadi baik. Orang bercinta pun sebenarnya, tengok, sampaikan rinduku di angin lalu. Contoh, dengan cinta pun sebenarnya, cinta kita kepada seseorang, kepada makhluk pun sebenarnya boleh membawa kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita rindu, kita cinta, kita ingat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, contohlah ustazah ni menyelami masa remaja ustazah, contoh sama seperti kamu lah. Jadi benda-benda yang fitrah, beriman kepada perkara lain ni ustazah nak cerita adalah sesuatu yang fitrah. Bila kita betul-betul cinta kat orang tu, sebenarnya kita nak sesuatu yang baik, bukan nak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sesuatu yang akan dapat memberi sesuatu yang bermanfaat di dalam hidup. Kalau kamu cinta kat orang tu, kau doa lah, doa yang terbaik untuk dia. Bila kita doa yang terbaik untuk orang yang kita cinta, maka dengan ikhlas, maka Allah akan kata amin untukmu yang lebih baik. Tergelak Farah. Baik. Itu apa tadi? Yang kedua, menetapkan matlamat hidup yang jelas. Yang kedua, memberi ketenangan. Yang ketiga, mendorong untuk melakukan amal soleh. Bila kita beriman kepada perkara gaib, maka mendorong kita untuk melakukan amal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik seperti kita beriman tentang adanya malaikat. Dan malaikat ni dia suka
malaikat ni sikap dia ialah malaikat ni contoh malaikat ni dia kata dia akan datang pada pagi-pagi hari berdoa kepada seseorang mukmin. Seorang mukmin. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Wahai Allah, kamu gantilah orang yang suka belanja. Tak kira lah belanja tenaga dia, pergi ke dapur, tolong mak, tolong masak, belanja. Belanja ni bukan belanja harta saja, belanja tenaga. Belanja tenaga, belanja usaha, belanja apa, maka Tuhan akan ganti balik dia dengan kebaikan-kebaikan. Dan bagi orang yang kedekut macam mana dalam konsep kamu orang kedekut, orang remaja ni nak tidur, tidur pagi, tak mau bangun, tak mau tolong mak, pergi jemur kain dan sebagainya. Pergi benda tu nampak buang sampah. Benda tu nampak simple, kecil, tapi besar efek dia dalam hidup kita. Beletih pula Ustazah seronok Ustazah duduk beletih seorang kat sini. Kamu dengar je, kamu tak ada apa, tak marah kat Ustazah beletih. Baik. Dan dia akan dorong kita untuk sentiasa hadir dalam majlis ilmu. Kan Ustazah bagi tahu, marilah belajar dalam majlis ilmu ni. Mari, sebab kamu ingat, Ustazah bagi tahu tu sebenarnya apa yang Ustazah bagi tahu ni pun nak supaya kamu dapat pahala. Kamu mari duduk dalam majlis Ustazah ni, dengar sampai habis. Dengar sampai habis. Sentiasa berusaha untuk hadir dalam setiap majlis ilmu, kerana para malaikat sangat suka berada dalam majlis-majlis ilmu. Malaikat sekali dengan kita ni ingat tu. Afiq memanglah. Ustazah pun dia nak beletih. Ustazah beletih. Dia malaikat ni dia suka dalam majlis ilmu ni. Walaupun dah sekarang kita memang tak boleh nak face to face. Maka cara macam ni lah kita nak berada dalam majlis ilmu. Sebab lepas ni nak main game lah, nak apalah lagi. Beletih lagi Ustazah ni. Ustazah memang suka beletih. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu ahlus samawati wal ardh la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya para malaikat dan seluruh penghuni langit dan bumi berselawat kepada mereka yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kemudian beriman kepada perkara gaib ni mendorong untuk kita suka berdoa. Ini antara kenapa kita perlu beriman kepada perkara gaib. Bila kita beriman kepada perkara gaib, mendorong untuk kita sentiasa berdoa. Dan bila kita sentiasa berdoa, maka kebaikan-kebaikanlah yang akan kita dapat. Tak ada balasan kepada orang yang berdoa kecuali makbul. Doa tu doa yang baik-baik lah. Doa yang baik-baik. Kita duduk, bila kita baca Quran, bila kita berdoa, jadi kita percaya bahawasanya Allah sedang melihat segala perbuatan kita. Dan bila kita beriman kepada perkara gaib, mendorong untuk kita hadir dalam solat jamaah. Amal soleh tadi pasal apa? Terutamanya solat subuh. Ni anak-anak di rumah, laki perempuan, doronglah family kita untuk solat berjamaah di rumah. Kita jadi imam. Setiap waktu sekarang ni sebenarnya Allah bagi peluang untuk kita melakukan amal soleh. Dan terutamanya solat subuh. Dan setiap kali solat tu, bila kita beriman dengan ahli keluarga kita, kamulah jadi imam. Kalau ayah tak mampu jadi imam, kamulah orang yang mengaji agama ni. Ayah kamu hantar pergi ke mengaji agama tu supaya nak baiki family kita, nak apa semua. Jadi kita tunjuk contoh teladan. Ni kita jangan jadi sama dengan orang-orang lain yang tak mengaji agama lah. Kita ustazah. Mendorong tu sebab bila solat jemaah, ya betul sunnah Nabi lah widah. Bila kita solat jemaah, malaikat ni dia suka datang bila imam baca amin waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Malaikat sama-sama mengamin bersama kita. Okey. Kemudian kenapa kita perlu beriman kepada hari akhirat? Yang keberapa dah ni
Adeline, yang keberapa dah ni? Yang kelima ke keenam? Kelima, keenam, ketujuh, ikutlah keberapa pun. Hikmah ataupun kenapa kita perlu beriman kepada perkara gaib ini ialah untuk menjawab pertanyaan perasaan manusia. Nak jawab pertanyaan perasaan manusia akan adanya kehidupan lain sesudah mati. Manusia yang waras akal dia akan tanya, hidup kita ni atas dunia nak pergi ke mana lepas tu? Orang-orang yang bukan Islam pun, orang-orang yang animisme ataupun orang-orang yang tak percaya kepada hari akhirat pun, bila berlaku kematian, maka mereka ni sedih, mereka ni apa, macam orang Cina bakar duit neraka contoh. Kenapa bakar duit neraka tu? Sebab tak tahulah, kepercayaan karutlah. Hakikatnya mereka nak supaya roh nenek moyang mereka itu tenang di sana. Jadi bakar duit neraka. Tanya mereka lah kenapa bakar duit neraka. Sebab mereka tidak berdasarkan wahyu, maka mereka cari macam-macam benda untuk memperingati orang yang telah mati. Nak jawab persoalan hakikat fitrah manusia ni, bila kita mati gimana? Terutama bila kita mati orang yang kita kasihi. Orang yang kita sangat kasihi bila meninggal, maka hati ni sedih. Sedih. Takkanlah orang yang kekasih aku, suami aku, isteri aku yang mati itu akan hilang begitu seperti pokok, seperti katak, seperti apa. Tidak. Mereka itu berada di satu alam yang lain, dan alam yang lain itu nak dapat keistimewaan dia di atas dunia ni lah ladang dia, ya. Dan yang ketujuh, terima kasih Syukrina. Yang ketujuh, berlakunya hari kiamat ini memperlihatkan sifat baqa Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Tuhanmu, zat Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Semua benda ini fan. Allah bagi tahu semua benda ini fan. Fan apa makna fan? Fana. Ya Haikal, alam syurga saja. Nak pergi ke situ. Tapi orang Cina ni tak tahu macam mana keadaan di sana. Ada alam lain tu sebab mereka tak ada wahyu. Jadi itu berlaku hari kiamat ni memperlihatkan sifat baqa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini fana, kita ini akan hancur musnah. Kita nak ikut hawa nafsu kita, ikutlah berpada-pada selagi mana ia tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lebih daripada itu, maka stop. Kita kena berjihad melawan hawa nafsu kita. Ini ustazah kata ayat ni ayat kat ustazah juga. Bukan ayat kepada kamu saja. Ustazah pun manusia juga yang tidak sunyi daripada hawa nafsu, dan kita kena doa supaya hawa nafsu kita ini tabi'an lima jita, mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena berjihad. Jihad hawa nafsu kita nak tidur, ngatuk, kita kena berjihad. Kita boleh tidur, tapi lepas kita semayang, lepas kita menunaikan perkara-perkara yang wajib. Yang ke-8 Syukrina, thank you. Kenapa kita perlu beriman kepada perkara gaib ialah untuk mencetuskan dorongan untuk sentiasa melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Dan yang ke-8, melambangkan kejayaan hidup seseorang dalam erti kata yang sebenar-benarnya. Kejayaan hakiki kita ini, yes, apabila berjaya dengan mencemerlang di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar itulah untuk intro beriman kepada al-ghaibiyat dan as-sam'iyat. Yang pertama, Ustazah simpulkan. Pertama, definisi. Kamu kena tahu definisi ghaibiyat dan sam'iyat. Yang kedua, skop perbahasan ghaibiyat dan sam'iyat. Dan yang ketiga, hikmah ataupun kenapa kita perlu beriman kepada perkara gaib. Jadi Ustazah kira cukuplah sekadar itu untuk tengah hari ini. Terima kasih semua anda Ustazah yang berada dalam majlis ilmu Ustazah. Sampai kita berjumpa lagi esok pagi dalam tajuk Alam Barzakh. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.